Pembahas terakhir, Batang Lupar. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi kerana memberikan saya peluang untuk berbahas pada petang ini. Saya terus menyentuh butiran yang banyak disentuh oleh ahli-ahli parlimen kita pada hari ini, iaitu 030300 menangani kempen anti minyak sawit dan 030400 pensijilan minyak sawit mapan Malaysia MSPO dengan peruntukan sebanyak 30 juta. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai sejauh manakah pensijilan minyak sawit mapan ini diiktiraf dan diterima pakai di peringkat global, serta apakah usaha kementerian dalam menangani isu kempen anti minyak sawit terutamanya dalam kalangan negara-negara Eropah yang mendakwa bahawa industri sawit Malaysia mengakibatkan kemusnahan hutan dan alam sekitar. Datuk Pengerusi, saya ingin memetik satu hantaran di Reuters.com pada 13 Mac yang lepas. PepsiCo Friesland Campina asked supplier to stop buying AAL palm oil. Ini adalah yang kita lihat kempen anti sawit di luar negara. Jadi saya ingin mohon kepada pihak kementerian dengan peruntukan yang pada tahun 2022 diberikan sebanyak 20 juta tetapi diturunkan kepada 10 juta pada tahun ini 2023. Ini amat merunsingkan kerana kempen ini kita belum tahu sama ada ianya berjaya ataupun tidak dan peruntukan telah diturunkan, sedangkan aktiviti untuk boikot minyak sawit di kawasan ataupun di luar negara berterusan. Jadi saya mohon perhatian kepada pihak kementerian untuk mengkaji semula peruntukan yang diturunkan ini dan mohon pihak menteri untuk menambah peruntukan ini bagi kita menguatkan lagi kempen untuk menangani anti minyak sawit di luar negara ini. Tuan Pengerusi, perkara ini amat merunsingkan kerana kita di Malaysia, saya kira melibatkan 500 lebih ribu orang pekebun-kebun kecil termasuk di wilayah Sabah dan Sarawak dan di pedalaman-pedalaman. Ini tidak patut berlaku kerana ianya akan menurunkan harga sawit dan menyekat aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pekebun-pekebun kecil kita di seluruh negara. Selain itu juga saya ingin bertanya apakah manfaat dan kelebihan yang diterima oleh pekebun-pekebun kecil sawit yang menyertai inisiatif pensijilan MSPO ini. Saya juga ingin memohon maklumat daripada kementerian mengenai jumlah peserta yang telah mengikuti dan mempunyai pensijilan MSPO di Parlimen Batang Lupar. Adakah terdapat rancangan oleh kementerian untuk menggalakkan semua pekebun sawit termasuk di Batang Lupar untuk mendapatkan pensijilan ini? Seterusnya saya pergi ke butiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Saya ingin bertanya berkenaan apakah usaha serta bantuan yang sedia ada untuk mengurangkan beban pekebun kecil sawit khususnya dalam menghadapi isu peningkatan harga baja dan racun. Industri sawit merupakan sektor pengguna baja dan racun yang terbesar di Malaysia dan pastinya kesan peningkatan harga baja dan racun turut dirasai oleh pekebun kecil sawit seluruh negara. Justru saya ingin mendapatkan maklumat daripada kementerian mengenai apakah mekanisme penyaluran bantuan di bawah kementerian kepada pekebun-pekebun kecil. Tuan Pengerusi, saya juga ingin menyentuh, Datuk Pengerusi, saya juga ingin menyentuh butiran 11011 Lembaga Getah Malaysia dan 11300 Lembaga Lada Malaysia. Saya ingin bertanya kepada kementerian mengenai apakah hala tuju dan pelan jangka panjang kementerian untuk memastikan sektor penanaman getah dan lada kekal relevan khususnya dalam usaha untuk menarik minat pekebun kecil untuk terus menanam komoditi getah dan lada. Ini kerana pekebun kecil yang terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan komoditi getah dan lada ini bagi mengusahakan tanaman yang lebih lumayan seperti kelapa sawit dan jagung bijian. Bagi sektor penanaman getah, saya ingin mengetahui apakah bentuk kolaborasi
kerjasama antara Lembaga Getah Malaysia dan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA dalam menepani isu penurunan harga getah dan membantu para pekebun kecil getah di kawasan luar bandar yang tidak mampu bergantung kepada penanaman getah sebagai sumber pendapatan. Apakah usaha bagi memastikan mekanisme dan proses penyaluran insentif pengeluaran getah yang dinaikkan dari RM2.50 ke RM2.70 baru-baru ini tidak terlalu dibebani dengan pelbagai syarat dan karenah birokrasi supaya ianya dapat terus sampai kepada pekebun kecil di luar bandar. Akhir sekali, Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, saya juga terpanggil untuk menyentuh mengenai industri lada kerana lada adalah antara produk komoditi utama di Sarawak. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai apakah program dan bantuan yang akan dilaksanakan di bawah Belanjawan 2023 bagi membangunkan industri lada dan membantu menjana pendapatan pekebun kecil lada di kawasan luar bandar. Sekian, terima kasih. Baik. Batang lupa ialah pembahas terakhir. Sekarang saya minta Menteri silakan menggulung.